Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aiman Hakim bin Muhammad Zailani, pemegang kad matrik A169746. Saya merupakan pelajar tahun 3 dari program Psikologi, Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada persidangan kali ini, saya akan membentangkan perihal kertas kerja cadangan kajian yang ingin saya jalankan kepada anda. Cadangan kajian saya berjudul Meneru Kecabaran Kehidupan, Memahami Strategi Daya Tindak dan Peluang Pekerjaan dalam kalangan orang kelainan upaya di kawasan Johor Bahru. Sebelum saya membawa anda kepada intipati kajian ini, saya ingin menerangkan tentang serba sedikit pengenalan kepada kajian ini terlebih dahulu. Umumnya mengetahui bahawa golongan OKU mengalami pelbagai isu dan permasalahan yang berkait dengan ketidakupayaan mereka. Sebagai contoh, mereka sukar mengadaptasi rutin harian apabila ingin menggunakan kemudahan awam. Bukan itu sahaja, golongan OKU juga mengalami kepayahan dalam meneruskan hidup kerana dipercayai sukar mendapat peluang pekerjaan. Berdasarkan statistik yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Johor, sehingga tahun 2017 menunjukkan bahawa seramai 542 orang pencari kerja kelainan upaya dan berkeperluan khas, tetapi bilangan OKU yang berjaya ditempatkan dan diberi pekerjaan hanya seramai 128 orang sahaja. Perkara ini menambahkan keberitan terhadap golongan minoriti ini apabila negara dilanda wabak COVID-19 pada penghujung Disember 2019. Hasil daripada penularan wabak ini, kerajaan mengambil langkah proaktif dengan menjalankan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP di seluruh negara. Tidak dinafikan bahawa tindakan kerajaan membendung aktiviti rakyat mampu mengawal penyebaran wabak tersebut. Namun, langkah tersebut juga menyebabkan kehilangan pekerjaan terhadap segelintir masyarakat. Berdasarkan pemerhatian saya sebagai seorang pengkaji, saya dapati terdapat dua permasalahan utama yang menjadikan kajian ini perlu dilakukan. Permasalahan yang pertama ialah berkaitan peluang pekerjaan. Hasil daripada PKP menyukarkan golongan OKU mencari nafkah dan meneruskan kehidupan. Justru, masyarakat tidak kira golongan turut terkesan. Permasalahan kedua ialah berkenaan cabaran yang mereka lalui sepanjang bermulanya penyebaran wabak COVID-19 sehingga kini. Kesempitan dalam menjalankan kehidupan pada waktu genting sememangnya memberikan tekanan tambahan kepada golongan OKU. Berdasarkan daripada cabaran tersebut juga, saya ingin memahami kaedah ataupun strategi daya tindak yang mereka gunakan. Kajian-kajian lepas sudah menyentuh tentang beberapa perkara seperti cabaran, strategi daya tindak dan peluang pekerjaan. Sebagai contoh, sebuah kajian yang dijalankan oleh Aizan Sofia et al. Pada tahun 2018 mendapati terdapat dua masalah ataupun cabaran dalam pekerjaan yang dihadapi oleh orang-orang dengan masalah penglihatan di Malaysia, iaitu masalah peluang pekerjaan dan tempat kerja. Berkaitan strategi daya tindak pula, kajian daripada Han, Kim dan Jae-hyun menunjukkan bahawa individu yang mempunyai kecacatan fizikal menggunakan masa lapang sebagai cara mengenangani tekanan dan mendapatkan sokongan sosial. Seterusnya, kajian daripada Hansvik, Barbachon dan Rattelat telah meneliti aspek peluang pekerjaan. Pengkaji lepas mendapati jumlah kekosongan jawatan yang ditawarkan mengalami penurunan yang sangat drastik dan berterusan sejak awal krisis COVID-19. Perkara ini menunjukkan bahawa peluang pekerjaan semakin tipis. Kajian yang ingin saya cadangkan ini bertujuan untuk meneru kecabaran, memahami strategi daya tindak dan mengetahui jenis peluang pekerjaan yang dimiliki oleh golongan OKU. Seterusnya kita beralih kepada metodologi. Reka bentuk kajian ini adalah berbentuk naratif dan data dikumpulkan dengan kaedah temu bual separa berstruktur dijalankan. Oleh disebabkan kita masih lagi berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan dan dijangka akan berlanjutan sehingga akhir tahun ini, maka saya mengambil inisiatif untuk menemu bual informan secara atas talian.
Target informan saya ialah individu OKU berusia antara 18 hingga 30 tahun dan sedang ataupun pernah bekerja. Saya juga mengkhususkan kawasan Johor Bahru sebagai lokasi kajian saya. Berdasarkan kerangka kajian yang telah dibentangkan, saya menjangkakan bahawa ramai daripada kalangan OKU yang terpaksa berkerah keringat mereka yang kurang sempurna dalam mencari rezeki dan meneruskan kehidupan. Perkara ini disokong apabila berlakunya lambakan penganggur hasil daripada runtuhnya ekonomi semenjak PKP dilaksanakan. Kepayahan golongan OKU dalam mencari rezeki itu sendiri merupakan cabaran terbesar bagi mereka. Ditambah lagi dengan sikap diskriminasi yang diyakini masih menjadi amalan sebilangan besar masyarakat di negara ini, menjadikan kehidupan sebagai seorang OKU merupakan kehidupan yang daif dan penuh pancaroba. Rentetan daripada itu, saya turut menjangkakan bahawa golongan sedemikian sudah pasti mengalami depresi maupun stres yang melampau. Justru, saya mengharapkan hasil dapatan kajian yang diperolehi mampu menyumbang kepada kemaslahatan populasi minoriti golongan OKU. Sekian sahaja daripada saya, Aiman Hakim. Terima kasih dan Assalamualaikum.